Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum sukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana guncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Kamu akan melihat ibu-ibu yang menyusukan anaknya dia lupa anaknya susu, ibu-ibu yang mengandungkan anaknya gugur dia lupa kandungannya gugur. Manusia pada ketika itu dalam keadaan mabuk, sebenarnya mereka bukan mabuk, tetapi azab Allah lah yang sangat dahsyat. Yang saya kasihi sahabat saya, tuan-tuan daripada KL apa? Istiqam yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan, walaupun kita sedang berbau kambing. Saya pun tak nak banyak-banyak, tapi oleh kerana jam ke 5.35 undangan itu waktu kita tuan tukar lebih terhidup. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi berada dalam bulan Muharram. Tuan-tuan kena ingat, bila bulan Muharram ini kita sambut ma'am hijrah. Sebenarnya hijrah kita ni daripada awal lagi. Walaupun Nabi tuan-tuan berhijrah, sebenarnya kita melalui proses hijrah. Pertama kita hijrah daripada alam roh kepada alam rahim. Tuan-tuan tengok, kita daripada roh dulu masuk alam rahim. Bila alam rahim tuan-tuan, kita ni daripada alam rahim ni jadi daripada apa? Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kita semua daripada Adam, Adam daripada tanah. Kemudian daripada tanah inilah jadi Adam. Maka daripada benih Adam itu bercantumlah dengan benih Hawa. Allah sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadikan manusia daripada tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian daripada tanah ini kami simpan di tempat yang kukuh yang namanya rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tengok proses hijrah kita daripada air mani daripada orang lelaki yang disebut sperm, betul tak? Orang perempuan daripada ovari menghasilkan ovum, maka ovum itu disebut an egg. Jadi yang ada telur siapa? Lelaki ke perempuan? Yang ada telur ialah perempuan. Sebenarnya kita tak disebut telur, kita disebut testis. Kita kena ingat. Betul ya, kenapa Ustaz Burai macam tu? Saya guru fizik, guru sains. Saya mengaji Penang Preschool, ambil subjek sains tulis. Kemudian ambil ijazah electrical engineering. Electrical engineering tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan, macam mana jadi ustaz? Saya boleh cakap tuan-tuan, daripada sperm bercantum dengan ovum melalui proses fertilization, tak? Kemudian dia akan jadi zygote. Summa khalaqna nutfah 'alaqah, disebut seketul darah. Daripada seketul darah dijadi seketul daging. Daripada zygote dijadi embryo. Tengok proses hijrah. Daripada embryo dijadikan akan fetus. Daripada fetus maka jadilah newborn baby. Tengok proses hijrah kita. Kemudian daripada newborn baby ini disimpan di tempat yang kukuh namanya rahim. Disimpan selama 9 bulan. Lepas 9 bulan maka kita pun dikeluarkan, proses hijrah. Daripada alam roh kepada alam rahim, kepada alam rahim dikeluar kepada alam dunia. Bila keluar, kata Imam Ghazali, kamu menangis, orang lain ketawa. Betul tak? Keluar-keluar, orang lain ketawa, bapak ketawa dapat anak, datuk ketawa dapat cucu, bapak saudara ketawa dapat anak saudara. Tapi kita menangis. Ada tak orang keluar-keluar daripada perut ibu dia gelap? Ada. Keluar-keluar kalau gelap tuan-tuan dengan doktor, dengan nurse dah lari juga. Tapi kata Imam Ghazali, jangan kamu kekalkan ketika mati kamu menangis, orang lain menangis. Kita menangis kenapa tuan-tuan? Kerana dosa yang banyak tak sempat minta ampun. Orang lain menangis kerana kita tak tinggalkan kepada mereka harta untuk mereka bangsa.
Tuan-tuan, kita melalui proses hijrah daripada alam rahim keluar kepada alam dunia. Alam dunia ni sekarang. Dan alam dunia ini kita akan hijrah lagi, namanya alam kubur. Pasti berlaku. Sebab tu kata Imam Ghazali, ditanya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, apakah yang paling berat? Lalu dia kata yang paling berat ialah besi dan batu. Apa kata Imam Ghazali? Yang paling berat ialah amanah yang Allah beri kepada kita. Amanah. Amanah tuan-tuan, siapa yang dah kahwin jadi suami, amanah. Siapa yang pegang ni KLTDK ni, dia ada amanah tuan-tuan. Semua kita ada amanah. Cukup berat tuan-tuan, bukan batu dan besi berat. Lalu Imam Ghazali tanya lagi, apakah yang paling ringan? Sahabat kata apa? Sahabat anak murid Imam Ghazali, yang paling ringan kapas. Ada kata kertas. Tetapi yang paling ringan ialah meninggalkan solat, paling mudah. Betul tak? Orang tanya, sembahyang balik lagi? Tak lagi. Bila nak sembahyang? Balik qada. Paling mudah tuan-tuan. Ringan nak sembahyang tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, siapa yang mendirikan sembahyang? Orang yang hebat. Kemudian Imam Ghazali tanya lagi, apakah yang paling tajam? Lalu anak murid dia kata yang paling tajam adalah pisau. Yang paling tajam ialah benda yang tajam. Lalu kata Imam Ghazali, yang paling tajam ialah lidah kamu. Ini saya ni tengok ni, tapi tajam tuan-tuan, walaupun tuan-tuan duduk jauh. Semaki tuan-tuan, sekata tuan-tuan, tuan-tuan boleh bangun lari. Tuan-tuan bayang tengok, macam tu kita kerja tuan-tuan, jaga lidah kita. Kadang-kadang sama kita tuan-tuan, kita bisik di belakang, walaupun dia tak dengar, tapi tajam cukup berbisa. Dalam kerja ni, jaga tuan-tuan, macam abang kita bagi tu tadi, jangan ada sifat dengki tuan-tuan. Tembak di belakang ni dah cukup tajam. Kalau nak tegur pun dia di depan. Sama-sama kerja ni tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Syaitan akan hasut kita untuk mempengaruhi, mempecahkan kita. Kemudian di bawah tadi tanya lagi, apakah yang paling jauh? Lalu mereka kata yang paling jauh ialah negeri China. Masa negeri China paling jauh. Tapi kata Imam Ghazali, yang paling jauh ialah masa yang kamu tinggal. Abang, ada di kalangan kita 30 tahun. Tuan-tuan boleh ambil balik tak umur kita 25 tahun? Kita sekarang pukul 9.40. Tuan-tuan boleh ambil balik tak 9.30 tadi masa kita? Tak boleh dah. Masa sudah jauh dah tuan-tuan. Kita umur 25, kita tak boleh ambil balik masa umur kita 10 tahun. Tinggal jauh dah. Sebab tu tuan-tuan, masa kita ada ni lah nak buat apa pun. Kemudian Imam Ghazali tanya, apakah yang paling dekat? Lalu anak murid dia kata yang paling dekat ialah anak isteri yang dekat dengan kita, mak ayah kita. Tapi Imam Ghazali kata yang paling dekat dengan kamu ialah mati kamu. Mati kita bukan. Tuan-tuan tak percaya kita dekat, tuan-tuan tutup hidung. Mati kita bukan. Tuan-tuan duduk sekarang, tuan-tuan tak tahu, mungkin syilin akan runtuh. Betul tak? Mungkin kipas jatuh, mungkin meletup bangunan ni. Kita tak tahu. Mati paling dekat. Sebab tu bila kita paling dekat tuan-tuan, kita akan hijrah. Tuan-tuan tengok, kita ni daripada alam dunia ni, kita akan hijrah nama alam kubur. Bila alam kubur, kita nak lalu alam kubur, kita akan lalu 7 perkara. Apa 7 perkara tu? Pertama, kita akan lalu namanya sakaratul maut. Yang kedua, kita akan berada di alam barzakh. Yang ketiga, kita akan berada dibangun di padang mahsyar. Yang keempat, kita akan dihisab. Yang kelima, kita akan ditimbang. Yang keenam, kita akan lalu titik sirat. Yang ketujuh, baru kita nak masuk neraka syurga. Abang, perjalanan kita jauh bang. Tuan-tuan jangan kata singkat bang, jauh lagi. Ni mati ni 7 perkara kena lalu. Wajib lalu. Sementara kita nak mati ni tuan-tuan, hidup dunia, tuan-tuan nak buat apa? Buat sekarang. Buat apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhan dia, buat amal soleh sekarang. Buat amal soleh banyak-banyak tuan-tuan. Kerja jangan tinggal, tapi kerja tu satu ibadat. Macam mana yang kata kerja satu ibadat? Sambil kerja, belajarlah ilmu. Saya bersyukur pada abang kita dijemput macam ni. Saya tak kira banyak, sikit. Saya yang penting ada program saya akan datang, walaupun 2 orang. Tuan-tuan ingat saya ceramah datang 3,000, 4,000. Saya dulu kuliah tuan-tuan 3 orang je. Saya manager kilang, QA manager. Macam mana tuan-tuan saya mengaji agama? Saya nak cerita tuan-tuan. Hidup kalau kita usaha boleh. Nak 1000 daya, tak nak 1000 daya. Saya umur 26. Baca Quran paling sedap. Walamma daqalu, itu paling sedap di dunia. Ayah saya tu guru pondok.
Nama Ustaz Haji Harun. Abang saya yang pertama Mechanical Engineering, University UK, kat UK. Abang saya yang kedua Electronic Engineering, Wollongong University, Australia. Saya Electrical Engineering, daripada universiti dalam Malaysia. Ayah saya pegang tangan, kamu ni mengaji tinggi-tinggi dengan abang kamu, boleh baca tak kitab Arab? Tak boleh ayah, tak boleh tu. Dia bawa pergi belakang tu, ada satu store semua kitab Arab. Boleh baca tak? Tak boleh. Tak boleh, aku nak bakar esok kitab tu. Saya kata, ayah jangan bakar. Kalau tak nak bakar, pergi belajar bahasa Arab. Umur 26 tuan-tuan, anak 3. Saya kahwin muda, 21 kahwin nak. Kalau boleh lepas balik pun nak kahwin nak dengar. Kan? Tapi alhamdulillah lah, umur 20 kahwin, 26 anak 3. Saya lepas zuhur terpenuh. Arab. Anda fikir macam mana nak belajar bahasa Arab kan? Ya Allah. Lepas asar pula terpenuh. Lepas sembahyang Arab. Dia fikir macam mana nak belajar. Kemudian saya naik motosikal, pergi pasar malam nak beli kuih lopeh. Sebelah kuih lopeh ada orang jual kitab-kitab agama. Jadi saya sambil duduk tunggu orang bungkus tu, saya tengok ada satu kitab untuk budak tadika. Ra'sun kepala, sya'arun rambut, ainun mata, anfun hidung, lihyatun janggut, raqabatun tengkok, uzunun telinga, yadun tangan, batnun. Adik batnun. Tu ada belajar ni. Batnun. Tuan-tuan, nak seribu daya, tak nak seribu daya. Sebab tu abang boleh bahasa Arab, tak boleh tak apa, tapi Quran bagi boleh faham. Ni satu semangat lah. Saya umur 26. Saya pun, ya Allah, esok pula naik motosikal, pergi cari pula, jumpa satu kitab. Yang ni untuk sekolah rendah. Madrasatun sekolah, baitun rumah, sakfun shilling, misbahun lampu, mirwahatun kipas, jidarun ni apa? Dinding, nafidatun tingkap, zujajun cermin, kahrabaiyun elektrik, babot monyet pula. Babot itu Ahmad Albab. Saya pun apa? Abang, dalam masa 3 bulan saya telah menghafal 3,000 kalimah. Tuan-tuan, otak cerdik tuan. SPM 10A. Tuan-tuan ingat saya mangkuk ayun. SPM dulu dia tak sebut 10A, dia sebut unit. Kan, siapa dapat 6 unit, dia hebat kan. Saya ditawarkan belajar di Amerika, tapi duit tak ada tuan-tuan. Walaupun dapat beasiswa, abang saya dah dekat UK, abang suami dekat Australia. Jadi saya terpaksa lah mengaji dalam negeri. Jadi saya pun, ya Allah tuan-tuan, 3 bulan 3 ini saya pergi ke ayah tolong ajar kawan sikit macam mana nak belajar bahasa Arab. Dia pun tulis, saya pun belajar tulis, belajar membaca, belajar bercakap, belajar i'rab. Bila dah boleh tuan-tuan, sebulannya, dalam masa 4 bulan saya kata, ayah, saya dah boleh tulis, dah boleh cakap, dan boleh baca. Saya nak ambil 4 sanawi. 4 sanawi ni macam sikit tinggi agama start. Dia tak boleh ke aku belajar nak ambil 4 sanawi 7 tahun, kamu 4 bulan. Saya tak boleh ayah. Tengok, otak kita sama. Otak kita sama tuan-tuan. Otak kita sebesar genggaman tangan. Nak 1000 daya, tak nak 1000 daya. Saya pun pergi daftar sekolah tu tuan-tuan, nama Dairatul Ma'arifil Wataniyah, sekolah Tun Ahmad Abdullah Ahmad Badawi. Saya masa tu ganggut tu penuh ni dengan misai apa semua ni. Duduk di belakang saya lah. Sebab pelajar orang panggil pelajar sementara kan, pergi daftar periksa. Yang depan ni semua pelajar sekolah yang umur 17 tahun. Ketua pemeriksa masuk, ketua jaga periksa kan, dia tengok muka saya. Cikgu tadi duduk dalam kelas, cikgu kena tunggu di luar. Saya kata, bukan saya tunggu, saya pun nak periksa juga. Dia kata, tua-tua pun periksa. Manjor. Dia poli saya kan. Saya kata, memanglah tua saya nak periksa. Dia bagi kertas 20 subjek Arab semua. Saya jawab, alhamdulillah, keluar keputusan. Saya dapat jahit jidan pangkat 2. Yang pertama muntas, yang kedua jahit jidan, yang ketiga jahit, yang keempat makbul. Saya balik, ayah, kenapa seronok sangat? Saya dapat jahit jidan ayah pangkat 2. Hebat kamu, dia kata.
pergi belajar sambung pula. Saya pun sambung ambil diploma bahasa Arab di Institut Ilmu-Ilmu Islam. Habis diploma bahasa Arab, saya sambung ambil ijazah pendidikan Islam. Lepas ijazah pendidikan Islam, saya sambung master dalam kaunselor Islam. Lepas master, saya sambung PhD dalam psikologi. Bulan 6 depan ni insya-Allah pun selesai PhD saya. Tengok adik, daripada tak faham agama boleh faham agama. Bila faham agama, ya Allah, mula-mula saya mengajar anak isteri saya, bukan mengajar orang. Saya panggil anak isteri saya bagi kuliah lepas subuh. Assalamualaikum, bagi kuliah. Bila bagi kuliah, saya QA manager. Bila Ramadan, saya tengok di surau tu ramai orang, dia orang duduk tidur kan. Jadi dia orang kata, lah, daripada dia orang tidur, cakap sikit. Saya pergilah lepas sembahyang zuhur tu, saya cakap sikit 15 minit. Rupanya bila 15 minit lama-lama jadi sedap tuan-tuan. Dia orang dengar sedap. Ramai penuh masjid surau di dalam Kelang tu. Bila dah ramai tuan-tuan, ada seorang Ustaz Siddiq Nur tak boleh datang. Malam ni Ustaz lah kali tolong ganti kan. Masa tu panggil Ustaz ni, boleh tolong ganti. Saya kata saya tak pandai. Tolonglah ganti. Ustaz Siddiq Nur tak datang. Saya pun pergilah. Pergi jamaah hampir dekat 400 orang. Saya pun ceramah. Saya ni ceramah ni biasalah tuan-tuan. Sebab apa? Saya pemenang Johan Pidato Universiti seluruh Malaysia. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tahun 86. Tuan-tuan pernah tadi. Tahun 86 tuan-tuan. Saya jadi cakap ni biasa bagi saya. Saya cakap alhamdulillah 2 jam. Mula daripada hari itulah saya mula berpidato, mula berceramah. Minta tauliah Majlis Agama Pulau Pinang, dapat tauliah. Kemudian Selangor pun dapat tauliah. Saya dah tauliah tuan-tuan malam ni. Tuan-tuan jangan halau saya pula. Ingat tak jalan sesat tak? Ada tauliah tuan-tuan. Tauliah mengajar di Selangor dan Pulau Pinang. Alhamdulillah. Jadi malam tuan-tuan mengajar sebagai ustaz, siang guru fizik. Guru fizik tuan-tuan. Tapi saya dah berhenti dah sekarang ni, sepenuh masa sebagai penceramah bebas. Walaupun tak berapa bebas. Tuan-tuan. Alhamdulillah. Hijrah ni tuan-tuan, daripada tak faham agama, faham agama. Daripada baca Quran yang tak elok, alhamdulillah saya pergi talaqi dengan syekh-syekh, di antaranya seorang syekh Negeri Sembilan. Tuan-tuan kenal tak? Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Siapa orang Negeri Sembilan? Tak nak dengar? Tuan Guru Haji Abdul Wahid ni wali Allah tuan-tuan. Dia naik kereta tak pernah buru minyak. Tuan-tuan jangan tak buru minyak pula. Walaupun minyak naik buru lah tuan-tuan. Tapi dia ni wali Allah tuan-tuan. Pernah anak murid dia datang, minyak habis. Dia ambil air, dia baca. Kemudian dia suruh tuang dalam tong minyak dengan izin Allah. Kereta tu berjalan, selagi mana tak buka, anak murid dia buka tuan-tuan, kena buru minyak. Allahu Akbar, tu wali Allah. Saya pergi tuan-tuan, pergi talaqi. Saya pernah talaqi tuan-tuan di Madinah dengan seorang Syekh Ubaidillah namanya. Syekh ni tuan-tuan, dalam YouTube saya cerita, mata dia buta. Umurnya 120 tahun. Tuan-tuan pergilah belajar ilmu tuan-tuan. Saya pergi dekat dia ni, gigi tersusun ni, umur 120, janggut tersusun. Tapi dia tak boleh bangun dah. Dia cuma duduk dekat tiang nombor 10. Tuan-tuan tengok masuk daripada Babu Salam, tiang nombor 10. Saya tengok dia ni dapat ni sanad daripada Jibril, Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas, Zainal Abidin, Amru, kemudian sampai dekat dia. Dia ada sanad dah. Saya pergi kat dia, saya nak baca Fatihah saja sebab duduk sebelah ni. Saya pergi kat dia, ya Syekh, dia mata buta. Sebab tu orang yang nak belajar Quran, gigi kena ada. Tak kira lah jongang, tak jongang, tapi gigi kena ada. Kalau tak ada gigi tuan-tuan, dia nak sebut makhraj tak betul. Dia nak sebut alif, kan? Dia nak sebut ba. Dia nak sebut sa. Sa lain, sa lain, sa lain, sa za. Za lain dengan za. Dia kena ada gigi. Kalau tak ada gigi, alhamdulillah, semua angin keluar. Dia kena ada gigi. Kalau tuan-tuan tak ada gigi muda-muda, tuan-tuan bubuh gigi palsu. Kemudian lekatkan dengan polydent. Jadi ada gigi lah. Saya tengok, ya Allah, gigi tersusun. Saya pun, ya Syekh, ana min Malaysia, ana urid an aqra al-Quran. Saya orang Malaysia ni, saya nak baca Quran. Fatihah faqat. Fatihah saja. Dia mata buta. Dia pun, tafadhal, sila. Saya pun baca lah masa tu umur 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dia kali kullu khata', dia kata semua salah. Astaghfirullahaladzim. Masa tu umur 36. Saya pun heran, macam mana salah? Ainal khata' ya Syekh? Mana salah? Anta taqra' kalmus, kamu baca macam orang Mesir. Ikut daripada Jibril sampai dekat aku, bacanya macam ni. Hari pertama setengah jam, bismillah, bismillah, sebut bismillah, bismillah. Dia akan pegang sebab mata buta, dia pegang mulut saya. Bismillah. Kalau tak betul, dia tampak saya. Oh. Kan dia tak nampak kan, kita lama kan. Apa nama alham, dia sebut alham. Jadi kita alham, kita silap masa tu sebut alham. Tapi abang belajar ilmu agama ni kena sabar bang. Macam malam ni lah tuan-tuan datang, tuan-tuan kan, kalau boleh kita balik rumah tidur, tapi tuan-tuan datang mengajar agama ni, orang tolok, orang tampar mulut. Saya sabar tuan-tuan. Alham, bukan alham. Kalau alham lahmun daging, kalau alham segala puji bagi Allah. Tuan-tuan jaga, Quran ni kena guru. Kalau tak guru, asyaitanu syai'uhu, syaitan akan jadi guru kita. Iyyaka na'budu, kena tasyrik. Iyyaka na'budu, jangan iyyaka na'budu. Kalau iyyaka na'budu, hanya dikau yang kami sembah. Tapi kalau kita baca iyyaka na'budu, makna dia cahaya matahari yang kami sembah. Silap sebut makna berbeza. Walau dha, bukan walau dha. Walau ni kena letak dekat tali. Walau dha, walau dha, bukan walau dha. Itu Jawa orangnya. Walau ni bagi betul. Walau dha. Cuba try tengok. Walau dha. Jangan wah. Bukan, relax tu. Walau dha. Dha ni dah letak. Sebab tu kena ada gigi. Saya pun ada 10. Saya pun baca, tengok dia baca. Bila tengok dia baca, dia pegang tangan saya. Ya akhi, iqra kal misli, baca seperti mana aku baca. Saya pun baca macam dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia pun kali ahsan dia buat. Ahsan dalam bahasa Arab. Ahsan isim tafdhil. Ahsan ni maksud dia tersangat baik. Kalau kita kata hasan baik, kalau ahsan tersangat baik, dia buat macam tu. Dia tak buat macam tu. Boleh kah? Dah maaf kan. Tak pasal tuan panggil saya. Dia buat macam ni. Bila dia buat macam ni, saya pun pegang tangan dia. Bila pegang terus dia sebut, ajastuka hadha suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila Zainal Abidin ila Amru ila satu-satu ni sampai kepadaku, ku ijazah kepada kau. Saya pun aku terima. Bila aku terima tuan-tuan, dia datang satu macam dekat badan saya. Tu baru Fatihah. Quran ni ya Allah sedapnya, nak cerita tak hati tuan-tuan. Macam kita selalu makan asam pedas. Kita cerita dekat Arab, asam pedas sedap. Orang dengar orang Melayu ni, bila sebut asam pedas, meleleh air liur dia. Arab ni tak, asam pedas tak tahu. Tapi orang Melayu bila sebut asam pedas, Allah sedap kan, tidak? Sebab memang tuan-tuan meleleh air liur kan. Sedap telah kan. Sebab kita pernah rasa asam pedas. Macam tu tuan-tuan, datang Quran nak cerita tak hati, ya Allah sedapnya. Yang kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah buka pintu hidayah kita. Ya Allah sedapnya. Rupanya sebelah saya ada seorang cikgu. Cikgu ni setiap kali saya baca dia ada sebelah. Setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali dia ada, saya baca lah.
Dia tepuk bawah saya. Ustaz, bagi tahu dia, saya pun nak baca juga. Saya pun ya Syekh, hadza sadiqi. Sadiqi ni kawan baik dalam bahasa Arab. Huwa yurid an yaqra'ul Quran. Dia pun nak baca juga. Fatihah faqat, Fatihah saja. Syekh ni tengok pun tidak. Dia buat ni. Itlaq barra. Itlaq barra. 3 kali. Itlaq barra. Itlaq barra dalam bahasa Arab ni boleh belah. Boleh belah. Dia halau Syekh. Saya pun cikgu, dia halau cikgu bangun. Cikgu ni bangun lah. Sebab tu kalau kita pergi Mekah tuan-tuan semayang tengah jalan, nanti Arab polis barra. Kita bawa angkat takbir Allah barra. Orang Melayu tak faham bahasa kan. Itlaq barra. Dah cikgu ni bangun. Ya Syekh ni mata buta tuan-tuan, tapi hati dia boleh baca hati manusia. Tuan-tuan berkawan dengan orang alim, tuan-tuan akan dapat ilmu. Tuan-tuan berkawan dengan orang jahil, tuan-tuan akan jahil bersama. Saya pun hadzal rajul, lelaki itu laisa salatu suf, tak semayang subuh pun. Saya termenung. Saya duduk 10 hari ni, apa dia duduk baca dalam hati saya? Kita pun bukan baik sangat, 26 baru faham agama. Saya dalam hati, ya Allah, apa dia duduk baca kan? Saya pun pelan-pelan bangun lah. Saya pun bagi dia tak tahu. Saya bangun sebelum dia kata baru, biasa bilang. Saya bangun. Cikgu tu duduk jalan. Saya panggil saya kejap. Cikgu tu duduk. Cikgu tahu tak kenapa Syekh tu halau? Tak tahulah Ustaz. Kenapa Ustaz boleh baca? Saya tak boleh. Dia kata cikgu tak semayang subuh. Betul tak? Saya semayang Ustaz. Tapi hari ni saya bangun lewat sikit. Saya semayang pukul 9. Rupanya dia qada subuh. Syekh tu tahu kata tak semayang subuh. Tuan, sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran. Tuan-tuan, ya Allah, saya tak ada ilmu tuan-tuan. Dengan izin Allah, saya belajar tuan-tuan. Umur 26 baru mula. Abang mula sekarang. Ingat kata Datuk Ismail Kamus, kita berjalan, jantung berjalan. Kita melihat, jantung berjalan. Kita mendengar, jantung berjalan. Kita berlari, jantung berjalan. Kita makan, jantung berjalan. Satu ketika jantung berhenti, kita akan jalan. Sebelum kita jalan, tuan-tuan nak buat apa sekarang? Mula daripada sekarang tuan-tuan, belajar agama. Belajar agama untuk diri kita. Bila ada ilmu tuan-tuan, hebat kita. Kita semayang pun Allahu Akbar. Ya Allah, sejaknya semayang dengan ilmu. Jangan semayang ikut orang, semayang dengan ilmu. Saya pernah tuan-tuan, lenguh juga. Saya pernah tuan-tuan, ada tempat nak letak kan? Ada. Lenguh tu. Ada. Boleh letak je. Kau apa tak betul? Boleh tak? Boleh. Apa tak boleh? Letak ni. Tak. Ini dalam ni tak pernah jumpa. Tengok macam ni. Okey lah, macam bunyi tau kan. Tuan-tuan, saya pernah pergi dengan seorang syekh namanya Azharuddin. Ambil wudu. Tuan-tuan, kita sekarang ni ambil wudu pasal sempurna dah. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita mengaji orang berilmu, kita tahu. Saya pernah ambil wudu. Ambil syekh ni tunggu belakang saya. Bila saya ambil wudu, dah siap ambil wudu, saya nak sembahyang sunat duha. Usalli sunatan duha raka'atain. Allah, dia tepuk. Ya akhi, rahmaratan ukhra, pergi sekali lagi. Saya pun, apa silapnya wudu aku? Saya ambil, dia duduk tunggu belakang. Saya ambil, dia tengok, saya ambil. Bila dia tak tengok, saya berhenti. Dia tengok, saya ambil lah. Dia tak tengok, saya berhenti. Bagi lambat sikit. Dah habis ambil wudu, pergi sembahyang. Usalli sunatan duha, dia tepuk. Ya akhi, rahmaratan ukhra. Saya pergi sekali lagi. Saya ambil wudu, wajib saja. Bila ayat saya letak di muka. Syekh ni bisik kat telinga. Ya akhi, tada'u ila Allah, doa kepada Allah. Allahumma bayyiz wajhi binurika yawma tasjadu awliyaika wa la tusawi wajhi bi dhulumatika yawma tasjadu a'daika. Ya Allah, bagilah mukaku bercahaya ya Allah, seperti mana awliya-Mu ya Allah. Jangan kau gelapkan mukaku seperti mana musuhmu ya Allah. Saya basuh muka tuan-tuan, air mata bercampur dengan air wudu. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, dalam kereta kena ada spray. Spray tak spray? Kadang-kadang kita balik jam tuan-tuan, tak semayang, tak sempat semayang asar. Semayang dalam kereta. Dalam kereta kita nak turun tak boleh kan? Ada spray. Spray.
nawaitul wudu lillahi ta'ala. Jangan angkat. Kalau angkat jadi ayat ustaz, angkat. Jangan angkat. Dalam kereta, saya pernah tuan-tuan daripada Kelantan nak pergi ke Greek, bawa seorang Syekh Arab. Dia duduk sebelah saya. Dalam perjalanan dibanding tu, tiba-tiba masuk waktu maghrib. Dia tanya, ya akhi, fi wudu? Ada wudu? Saya dah bawa kereta ni. Naam, fi, mawjud. Ana imam wa anta makmum. Dalam kereta, dia imam, aku makmum. Kita mana pernah sembahyang dalam kereta kan? Ya Allah, dia kata, ya akhi, amam fi mawjud makan salat. Di depan ada tempat sembahyang. Dia kata, anta yaqin, anta wasalta bi huna? Kamu yakinkah kamu akan sampai di sana? Kalau Allah ambil nyawa kamu tak sembahyang sekarang, kamu akan jawab di hadapan Allah. Saya pun senyap. Ana imam wa anta makmum. Dia pun tolak bangku ke depan. Allahu akbar. Dia baca punya sedap. Saya dah bawa kereta ni. Allahu akbar, kita bawa. Ketika mana habis surah Allahu akbar, dia rokok. Saya pun Allahu akbar, rokok. Selekor kona. Habis sembahyang, ya akhi al-an bi anna Allah yuridu an akhul hadha roh ahlan wa sahlan. Dia kata, kalau sekarang dia kata malaikat nak ambil nyawa aku, silakan aku redha. Kita tengok orang alim. Kalau kita kawan dengan orang alim, kita akan dapat ilmu. Saya pun, ya Allah, basuh muka, dia doa. Saya basuh tangan. Dia bisik kat telinga, Allahumma a'ti kita biyamini, bagi suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Saya basuh tangan kanan ni, menangis saya tuan-tuan. Basuh tangan kiri, wa'udzubika an tu'tiya kita bishimali, jangan kau bagi suratan amalan tangan kiriku. Saya basuh tangan kiri, menangis saya. Saya basuh kepala, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, menangis tuan-tuan. Saya basuh kaki, dia doa dekat telinga saya, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetaplah tapak kaki aku atas sirat. Saya basuh kaki, menangis. Habis tengok 45 minit. Dia kata, ya akhi, roh, sekarang pergi. Saya pergi, dia tak tengok dah. Dia pun agak fakir. Allahu akbar. Ya Allah, sedapnya sembahyangku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab wudu. Ya Allah, sebab selama ni wudu aku tak sempurna, tu sembahyangku diganggu. Allahu akbar, kunci hilang, boleh ingat? Kunci pegang. Dah. Kan? Macam Arab kan? Arab tuan-tuan dibuka. Teruk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok yang Arab tu, dia pakai jubah coklat. Jubah coklat ini ialah keturunan yang memegang kunci Kaabah. Tu sombong tuan-tuan. Yang pakai tu jubah coklat tu bukan orang askar. Dia yang memegang akan kunci Kaabah, keturunan dia. Dia kata Syaibah tu. Allahu akbar tuan-tuan. Saya pergi tengok ada seorang Arab. Masa tu saya pergi bulan Ramadan. Dia duduk sebelah saya. Tuan-tuan jaga, kalau pergi Ramadan, mereka 10 tak akan, mereka tak balik lah. Mereka akan letak tikar sejadah. Tuan-tuan jangan duduk atas tikar tu, nanti polis tangkap. Dia orang ingat tuan-tuan, Masjidil Haram tu dia punya. Sampai macam tu tuan-tuan, sombong tuan-tuan. Duduk tikar, saya duduk sebelah. Tiba-tiba datang, dia bawa anak dia 3 orang. Pakai ni, egar dengan sorban, jambut ni, lagi muda lagi. Dia duduk sebelah saya. Sudais, apa nama, dia pun bangun. Bila bangun, usalli sunnah.